Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari yang penuh berkah hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam satu forum yang akan membincangkan satu tajuk yang boleh dikatakan amat penting dalam kehidupan seharian kita, yang mana ianya melibatkan masyarakat di sekeliling kita. Okay, sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada 3 ahli panel yang akan terlibat pada forum pada kali ini, yang akan membincangkan satu tajuk yang akan dikupas oleh mereka bertiga berkaitan dengan tajuk yang diberi, iaitu mengenai proses penilaian tingkah laku murid berkeperluan khas dengan mengutamakan 3 aspek yang akan dikupas oleh mereka, iaitu dari segi nilai, etika dan juga profesional. Okay, baik. Sebelum kita pergi lebih jauh, ada baiknya juga oleh kiranya kita berkenalan dulu dengan ketiga-tiga ahli panel yang akan mengupas tajuk yang diberikan pada hari ini. Okay, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan ahli panel yang pertama, iaitu Cikgu Rizal bin Abdullah. Selamat datang saya ucapkan kepada forum pada hari ini. Yang mana beliau merupakan tenaga pengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Indra Tentera 1 Buang Musa. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cikgu sudi datang daripada jauh untuk menjayakan forum yang kita akan adakan pada hari ini. Terima kasih. Sebelum tu saya ingin berkongsi dengan Cikgu lah kan. Mungkin Cikgu ada tak pengalaman Cikgu dalam bidang pendidikan khas ini? Mungkin di sekolah ke macam mana? Terima kasih saudara moderator dan juga ahli panel semua. Jadi saya merupakan seorang pengajar lah di SMK Tengku Indra Tentera Rumusan. Yang mana saya punya komitmen saya memang dalam subjek sejarah. Jadi bila saya dapat tawaran itu, saya mohon sebenarnya tawaran itu ni, karena saya rasakan perlukan satu kelainan lah dari saya. Saya suka benda yang mencabar. Jadi saya pun memohon itu, dan kebetulan di sekolah saya ada pelajar pendidikan khas, yang mana kesemua mereka hampir keseluruhannya ialah kategori masalah pembelajaran. Jadi secara tak langsung saya selalu berinteraksi dengan mereka, biasa tengok latar belakang mereka, macam mana cara pembelajaran mereka, amat menarik dengan saya. Jadi saya untuk tahun ni saya pun mohon pintu ni. Saya harap saya dapat mengajar dengan cemerlang lah, kalau saya dapat, insya-Allah. Okay? Ya, bagus. Jika kita lihat dari segi pengenalan yang diberikan oleh Cikgu Rizal tadi, apa di sini kita lihat ialah minat. Ya. Kita jaga kan? Minat terhadap pelajar berkeperluan khas. Kan? Dari segi minat tersebut akan dapat membantu memotivasikan cikgu untuk berada, bila mungkin sekarang ni cikgu berada di luar. Kan? Cuma kita ibarat kita cuma tengok daripada luar pagar. Kan? Mungkin suatu hari nanti apabila tamatnya sesi untuk pembelajaran pintu tersebut, dari segi pendapatan cikgu diletakkan, mungkin ilmu yang cikgu dapat dari program pintu ini dapat cikgu gunakan untuk teruslah dalam option pendidikan khas ini. Dan ilmu yang cikgu ikuti dari pintu ini memang amat membantu lah ya cikgu ya. Okey, baik, seterusnya. Okay. Sebenarnya minat saja belum mencukupi. Jadi kita perlu kepada ilmu. Dari segi ilmu itulah yang akan mereka kali perolehi dari program pintu tersebut. Jadi melalui pembelajaran akan maksudnya matching lah antara minat dan juga ilmu. Okay, baik. Jadi tanpa mendengarkan masa lagi, kita akan mengupas berkenaan dengan tajuk forum yang kita bincangkan hari ini, iaitu proses penilaian tingkah laku murid berkeperluan khas dengan mempamerkan nilai, etika dan juga profesional. Okay, baik. Kita berbalik kepada ahli panel yang pertama. Okay, baik. Apakah yang kita lihat dari segi tingkah laku murid berkeperluan khas adalah berbeza berbanding dengan murid normal. Itu kita memang sedia. Okay. Jadi saya minta ahli panel yang pertama boleh jelaskan kepada kita apakah ataupun bagaimana cara untuk kita mengenal pasti dan memilih tingkah laku murid-murid tersebut. Macam mana cara kita nak kenal dia, nak
tempatkan dia. Itu adalah murid berkualitas. Dan okey, dari segi bila kita kena pasti, kita tak boleh lari daripada data kan. Dari segi mengukur data, bagaimana cara nak mengikut, dan untuk nak lihat dari segi penampilan dia dan sebagainya lah. Okay? Jadi saya serahkan pada ahli panel yang pertama, Cikgu Rizal, untuk nak mengupas soalan yang saya tanya sebentar. Terima kasih kepada moderator pada petang ni ya. Jadi sebenarnya dalam kita menilai seorang murid ni, utamanya dari segi murid normal ataupun yang pendidikan khas, yang paling kriteria yang utama kita lihat kepada tingkah laku dia. Kerana kalau kita tengok, kalau tingkah laku pelajar normal, dia mungkin kita biasa, orang biasa mungkin netizen di luar sana melihat mungkin pelajar ataupun murid pendidikan khas ni dia berbeza. Sebabnya pertama sekali seperti saya katakan tadi, konsep tingkah laku masalah ni benda yang kata yang agak berbeza dengan pelajar normal. Okey, kerana biasanya pelajar MBK, kita bilang MBK ya, dia akan dalam kelas tu biasanya dia ada sikit masalah. Itu yang benda yang biasanya guru akan tengoklah. Kalau biasanya agak pelajar tu mungkin ada pelbagai kategori ya, MBK. Mungkin ada yang slow learner, ada yang silent down, autism dan sebagainya. Itu yang biasanya kita lihatlah. Tetapi untuk mengukur ataupun menilai seorang murid itu sama ada dianya perlu duduk di kategori MBK ataupun normal, kita kena ada rekod. Memanglah setiap perkara yang kita buat perlu ada rekod. Tanpa rekod, justifikasinya agak tidak tepat. Jadi untuk tiga kaedah sebenarnya untuk kita menilai dan membentuk peserta pelajar yang ada masalah, khususnya MBK lah. Pertama sekali kita mungkin boleh gunakan cara yang tepat, iaitu kita perlu mengenal pasti dan memilih tingkah laku sasaran yang mana kita nak bentuk. Maknanya guru tersebut, biasanya guru normal ataupun guru PPKI, perlu melihat dari segi latar belakang pelajar itu, tingkah lakunya dalam kelas, adakah ia mengganggu, ataupun kadang-kadang kita tengok murid-murid yang dalam PPKI ni dia agak hyperaktif dan sebagainya. Yang itu pertama, perlu mengenal pasti. Dan kita tengoklah dari segi macam manakah tingkah lakunya, adakah, sebab dalam ikut kategori saya, dalam penilaian saya ikut kata-kata atau kajian daripada Zipori dan Melo, daripada kajian dari 2001 tentang analisis kategori murid-murid ataupun tingkah laku yang agak kata cenderung ke arah MBK ni. Pertama sekali, membahayakan diri dan orang lain. Mungkin adalah dia biasa bermain benda tajam dan sebagainya, itu juga antara kategori yang agak membahaya. Boleh mengganggu pembelajarannya dan murid lain, membahayakan keselamatan diri dan murid lain sesuai dengan umurnya, selalu kerap berlaku. Contohnya, mungkin dia segi benda-benda yang negatif dia, contohnya dia menjerit dalam kelas contohnya, sentiasa berlaku. Bukannya biasa, ini bukan histeria, jadi dia sentiasa berlaku. Jadi secara tak langsung, guru yang peka ni dia akan tengok, adakah murid ni ada masalah atau tidak dari segi tingkah lakunya. Itu yang penting. Dan juga dia terjadi apabila seorang itu ada perkara-perkara yang dia kurang mahir, contohnya membaca, menulis. Dia juga ada kategori sebagai MBK lah. Ni biasanya murid ni yang kata walaupun dah diajar oleh gurunya beberapa kali untuk baca, tapi dia gagal untuk memanfaatkan ilmu yang diberikan oleh guru-gurunya. Jadi kita anggap dia sebagai kategori MBK juga. Okay? Dan juga satu lagi iaitu dia punya tingkah lakunya lah, murid itu mengasingkan diri daripada orang lain. Ini biasanya kita tengok dalam kelas, guru-guru yang mengajar, mungkin pelajar itu bersikap pasif, duduk di dalam kelas mungkin sebagainya, tidur ke. Kadang-kadang kita tengok kan pelajar yang bermasalah dia tidur di belakang. Mungkin ini merupakan kategori ataupun tingkah laku yang kita perlu bentuk, kita perlu ubah kepada lebih positif. Itu yang pertama, itu kita kena pastilah. Dan juga memilih tingkah laku sasaran. Artinya kita pilih tingkah laku yang negatif untuk kita mengubah. Okey, sebelum kita mengubahnya, kita akan tengok dari sini dulu. Berdasarkan pemahatan kita, ada pelbagai cara yang untuk kita lakukan untuk dapatkan data tu.
Antaranya ialah kita melihat dia tingkat laku dia macam mana, adakah pelajar hyperaktif, autism dan sebagainya. Itu yang penting. Artinya seorang guru tu perlu tengok apakah jenis tingkat laku yang kadang-kadang mungkin kita melihat. Biasanya kalau orang yang tidak ada latar belakang PPKI, dia mungkin memarahi murid-murid yang bermasalah tanpa melihat sudut perubatan dan sudut ataupun sudut keperluan kas. Itu yang biasa berlaku di sekolah-sekolah ya, di mana kadang-kadang guru itu dia marah pelajar tanpa melihat latar belakang ataupun penyebab mengapakah pelajar jadi sebegitu. Contohnya mungkin pelajar tu yang solena sebagainya mendapat kelas ataupun kelas corot dan markah corot, dan kadang-kadang guru tu yang tak memahami dia akan memarahi pelajar itu. Jadi cara kita ialah mendapatkan ilmu lah ataupun cara rekod kita. Itu yang kita buat dalam sistem PPKI. Okey, jadi kita lihat dari segi banyak perkara untuk kita menilai. Sebab yang kedua ialah kita mengumpulkan jenis tingkat laku itu. Kita dapat lihat pertama sekali berapa kalikah kekerapannya berlaku. Dalam kelas mungkin dia tidur, dia mengganggu pelajar lain, ada skor ponting dan sebagainya. Ini juga salah satu daripada ciri-ciri pelajar MBT. Okey, dan jangka masa berlaku, tahap keterukan dia macam mana? Adakah dia membahayakan dirinya, artinya bawa benda tajam, bergurau kawan, agak kasar dan sebagainya. Itu merupakan dari segi tahap keterukan. Okey, baik. Dan juga apabila kita melihat dari segi tingkah laku itu semua tu, kita kena tengok dari segi pertimbangkan adakah kita perlu mengubahnya ataupun mengurangkan ataupun menghilangkan terus tingkah laku yang negatif itu. Jadi ada banyak perkara kita boleh tengok. Pertama sekali kita lihat dari segi pemerhatian, kita lah dari segi luaran. Okey, kita tengok sama ada berapa kali pelajar tu mungkin dia suka beralih tempat dari satu tempat ke tempat lain dalam kelas. Contohnya daripada sudut sana ke sudut yang hujung. Berapa kali dia bergerak dalam kelas? Artinya dia mungkin ada sisi dia hyperaktif lah. Mungkin juga pelajar tu suka gerak ke tandas mungkin sebagainya. Tak boleh mendengar arahan guru, tak boleh membaca dan sebagainya. Itu merupakan benda yang kita kena tengok segi pemerhatian lah. Dan kita perlu rekod segala aktiviti mereka, terapan mereka ataupun tingkah laku yang negatif yang mereka lakukan supaya kita dapat nilai. Di manakah kategori pelajar ini? Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena mengumpul dan merekod data baseline. Ini perlu kita buat. Sebabnya tempat kita menilai ataupun membuat pemerhatian atas sebab tersebut, benda yang penting ialah kita kena ada rekod. Setiap benda yang kita buat, keluar rekod supaya rekod itu sebagai bukti. Betul, Tuan Moderator. Sebab yang penting. Kerana kalau tanpa rekod ni susahlah kita nak menilai pelajar tu dari semasa ke semasa. Jadi untuk kita rekod ni, kita juga perlu tengok dari segi tujuan-tujuan dia. Apakah tujuan kita mengumpul data ni? Kalau ikut dalam sistem dia, kita ada 4 tujuan. Tujuan pertama, kita tengok berapakah jumlah tingkah laku yang dibuat dalam sehari. Biasanya kita boleh minta bantuan pada guru ataupun rumah di rumah. Adakah tindakannya bersambungan ke rumah? Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok mengetahui waktu tingkah laku yang paling banyak berlaku. Artinya kadang di mana pagi itu tak selesa. Mungkin dianya bermasalah ketika waktu malam, mungkin, ataupun waktu pagi, awal pagi mungkin, ataupun di penghujung kelas. Waktu nak balik tu dia mungkin bermasalah. Itu yang kita tengok. Dari segi waktunya. Ketiga pula, sama ada tingkah laku dia ada corak ke tak. Contohnya mungkin kadang-kadang cikgu A itu mengajar, dia ponting. Cikgu B dia tak ponting. Cikgu C dia tak ponting. Cikgu A dia ponting. Mungkin ada dari segi corak ataupun pola dia. Itu yang ketiga. Ataupun sebenarnya mungkin ada kawan-kawannya. Contohnya katakan bila dia dalam kelas, kawan dia contohnya bernama C. Bila C ni datang ke sekolah, dia ponting dengan kawan C. Kalau kawan dia yang si tak hadir, dia dalam kelas. Itu merupakan corak atau pola pelajar itu. Kita tengok pola dia lah. Okay. Dan yang terakhir sekali, mengapa dia berlaku? Sebab apa dia berlaku? Sebab apa benda itu ataupun dia melakukan tingkah laku negatif itu. Itu yang penting. Jadi guru kena tengok dari segi keseluruhan lah untuk kita nak nilai.
Dan biasanya bila kita nak buat tinjauan atau pemerhatian, segala aspek ni kita kena perhalusi lah supaya ianya lebih tepat dan autentik dari segi nilai sebagainya. Dan juga banyak cara kita nak rekodkan. Ada yang rekod cara naratif, anekdot, naratif berterusan, rekod kejadian, rekod keterapan, rekod jangka masa. Itu bergantung kepada jenis cara pemerhatian kita yang kita nak buat. Yang lebih memudah kita biasanya buat segi pemerhatian yang biasa. Okey, termasuk juga rekod had masa dan rekod sampel. Okey, baik. Jadi lepas kita tengok pelajar tu pertama sekali, kita kena pasti dia ada masalah tingkah laku, kena pasti sasaran pelajar tu lah. Lepas tu kita based on data, kita ada database yang kita untuk kita tengok corak atau pola tingkah laku dia ke arah negatif. Tapi tengok berapakah nilainya, jumlahnya, masa dia melakukan tingkah laku yang negatif itu yang penting. Kerana mungkin pelajar tu dia tidak sentiasa membuat tingkah laku negatif, mungkin ada setengah-tengah waktu saja. Itu yang perlu dievaluasi oleh penilai ataupun guru yang menilai pelajar itu. Okey, baik. Dan juga kita tengok dari segi kena pasti tingkah laku atau penugahan. Okay, lepas guru tu melihat pelajar itu dari segi tingkah lakunya yang negatif, okay, ada satu cara itu pelajar itu untuk menarik ataupun mengurangkan tingkah laku itu dengan cara penugahan. Penugahan ni penting penugahan ni bila kita nak tengok dari segi tingkah laku, kita nak ubah pelajar tu. Cara ubah ialah kita kena ada penugahan kita. Penugahan kita mesti berarah positif. Macam kita lah, kita nasihat pelajar sebagai itu merupakan cara penugahan. Tapi dalam bidang PPKI ni kita ada pelbagai cara. Contohnya penugahan tu cara berterusan ataupun secara berkala. Okay, artinya mungkin dari segi memberi kata-kata pujian dan sebagainya. Saya ambil contoh saudara mereka dan lepas semua. Macam di sekolah saya SMK-TIP, mungkin pelajar sana kebanyakan pelajar asli lah, pelajar asal yang mana tinggal di kawasan jauh, pos Gom, Kuala Betis, pos Bihar dan sebagainya. Jadi di sana bagi mereka kehidupan sana agak sukar bagi mereka dari segi jarak perjalanan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang mereka yang berjauhan dengan keluarga, berpisah keluarga, mereka ada mungkin ada dalaman mereka agak terganggu dengan mereka. Jadi kadang-kadang mereka melakukan perkara yang menyebabkan mereka berarah mereka, contohnya ponting. Ini jasa ponting lah. Jadi cara guru-guru ketika guru dah kenal pasti pelajar ni dah ada rekod, guru yang baik ataupun guru yang peka pada muridnya akan melakukan penugahan positif dengan baik cara. Contohnya kalau katakan untuk pelajar asli di sana, mungkin dengan memberi sedikit hidangan untuk yang sebagainya, puji-pujian. Ya betul kan? Contohnya macam makanan, hadiah yang kata mungkin bagi kita tak bernilai, tapi bagi mereka benda tu sangat bernilai. Jadi secara tak langsung dengan cara kaedah cikgu tersebut melakukan penugahan positif akan menyebabkan murid itu akan berubah tingkah lakunya ke arah positif. Okey, itu saja berkata saya punya hujah ataupun diskus saya pada saya. Okay, terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama, Cikgu Rizal, yang telah pun mengupas berkaitan dengan tingkah laku bagi murid MPK. Okey, terima kasih kepada ahli panel kita, Cikgu Raja, yang mengupas tentang dari segi isu dan juga etika dari segi menguruskan MPK, murid berkelas. Jika kita lihat di sini apa yang telah dikupaskan oleh ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini, bukan satu benda yang mudah dalam untuk menguruskan MPK dari segi penilaiannya, dari segi untuk menentukan adakah layak beliau adalah MPK ataupun tidak kan. Apabila dah dikategorikan MPK, bagaimana untuk nak menguruskan. Sebenarnya tiada isu bagi saya kan. Tiada isu dengan apa yang telah pun diterangkan oleh ahli panel kita yang ketiga. Berpadanan lah. MPK ini kita lihat mereka adalah murid yang istimewa, dan apa yang telah dikupas, mereka adalah cukup istimewa. Kita tidak seharusnya menidakkan hak
keistimewaan yang ada pada beliau. Kan? Jadi kita lihat pula untuk pengurusan MBK tersebut, kita juga tidak boleh mengharapkan kepada institusi pendidikan sahaja yang kita berada sekarang. Kan? Di luar sana, warga, kerajaan, swasta, NGO haruslah berganding bahu bagi membantu, bagi menguruskan murid-murid perguruan kelas tersebut. Okay? Jadi, terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga independen pada kesempatan ini kerana sanggup berkongsi, okay, untuk mengupas dan juga sudi hadir pada kesempatan ini bagi membincangkan proses tingkah laku, isu dan juga etika di kalangan murid perguruan kelas. Harapan saya semoga dengan adanya forum pada hari ini dapat memberi dan juga ilmu kepada semua berkaitan dengan tajuk yang kita kupas hari ini kepada kita semua. Ya, jadi saya rasa setakat itu saja untuk forum kita pada kesempatan ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.